Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk kepada adab al-khuruju minal manzil, adab keluar daripada rumah. Yang mana sebelum ini alhamdulillah kita telah pun membicarakan beberapa adab, dan adab yang terakhir yang kita bicarakan pada kuliah sebelum daripada bulan puasa berkenaan dengan bab pakaian kan dan perhiasan. Jadi dalam buku ini ada beberapa adab yang telah pun ditulis oleh pengarang kitab ni. Ada 3 adab yang perlu dipenuhi bagi seorang Muslim apabila dia keluar daripada rumah. Walau bagaimanapun, antara adab yang utama juga yang tak dinyatakan dalam kitab ini, kita kena jagalah pakaian kita apabila kita keluar daripada rumah kita. Dan kita juga dilarang bagi wanita dan lelaki kena tutup aurat lah. Yang seterusnya bagi wanita, elakkan daripada memakai wangi-wangian yang boleh menyebabkan wangian itu dihidu oleh orang-orang lelaki. Pakai ala kadar cukup, jangan lalu pun bau dan sebagainya. Kan ada hadis yang larang kan. Bahkan Nabi kata dia itu seperti seorang penzina, kata Nabi. Bahaya besar dosanya. Jadi pakai sedang-sedanglah. Baik. Ketika seorang Muslim keluar daripada rumahnya, ia harus memperhatikan adab-adab yang telah disunahkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adabnya yang pertama adalah salat 2 rakaat sebelum keluar daripada rumah. Ini dia panggil memang ada adab dia. Masuk dan keluar ada adab, antaranya sunnah petunjuk Nabi semayang dulu 2 rakaat sebelum keluar daripada rumah. Salat 2 rakaat ini ada fadilat dan kelebihannya, iaitu menjaga kita daripada tergelinciran, keburukan dan musibah. Jadi maknanya kita keluar tu, kita telah salat, kita minta hasil daripada salat itu Allah Ta'ala boleh jaga kita lah daripada bahaya, daripada musibah. Semuanya Allah Ta'ala jaga kita, iman kita dan sebagainya. Ada hadis tak mana yang kata sunnah ni sembahyang 2 rakaat? Itu ada, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika," jika engkau telah keluar dari rumahmu, "fasalli raka'ataini," maka salatlah 2 rakaat. Salat sunat, ingat, mudah saja salat sunat ni. Yang wajib baca Fatihah. Yang lain tu ikut sukalah nak baca apa. Panjang ke, surah pendek ke, boleh. Ingat, jadi terserahlah. Lepas baca Fatihah tu nak baca apa, boleh baca apa-apa jua surah. Selagi mana tidak ada hadis yang kata baca ayat ni, maka dia terbuka. Boleh baca mana-mana surah di dalam 2 rakaat itu. Kata Nabi, "Tamna'a nika makhrajas su'i." Nescaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di luar. Ada sebab kita salat, minta Allah jaga kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan pelihara kita. Wa idza dakhalta ila manzilika, jika kamu pula nak masuk ke dalam rumah kamu, dan masuk rumah itu, fasalli raka'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Tamna'anika madakhalas su, nescaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu daripada keburukan-keburukan yang ada di dalam rumah kamu. Kita tak tahu kan apa yang ada di depan kita. Kata orang apa? Malang tidak berbau. Kan? Kalau boleh bau, senanglah. Tapi musibah ni kita tak tahu. Sama ada kita keluar nanti ada musibah, ataupun nak masuk rumah pun ada musibah. Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita salat. Salat 2 rakaat sebelum keluar, salat 2 rakaat apabila dah masuk dalam rumah. Baik. Yang kedua, apabila kita nak keluar daripada rumah juga, kita perlu membaca zikir-zikir ataupun doa-doa. Antaranya, di antara zikir-zikir yang sahih
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan daripada baginda. Sebab itu kalau kita nak berdoa ya ibu-ibu, nak berdoa, amallah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil sahih. Maknanya ambil daripada hadis. Kalau boleh beli kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi, kitab zikir-zikir yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Kalau nak buku terkecil mudah ni dibawa di mana-mana, beli ada buku macam doa zikir, zikir macam Hisnul Muslim, ada buku kecil Hisnul Muslim tu, perisai Muslim. Macam di masjid ni dia ada buat kuliah subuh tak silap saya, guna kitab Hisnul Muslim ni, tajuk ni adalah perisai Muslim. Tapi kitab tu dia macam bentuk doa. Doa bangun daripada tidur, doa nak dihimpun segala doa-doa. Jadi buku tu boleh dibawa ke mana-mana, letak dalam handbag yang cantik tu, satu buku, ataupun hadiahkan pada orang. Jadi kalau kita nak baca doa apa terlupa, buka buku tu baca. Itu yang sahih daripada Nabi SAW. Kita akan dapat dua lah. Pertama, amal doa itu. Yang kedua, kita amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca apa kalau dia keluar daripada rumah? Lihat muka surat 455. Ada dua doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa Ustaz. Ustaz. Suara saya Ustaz minta sepakat. Masya-Allah Macam nak macam DJ pula Okey, tak apa. Boleh Boleh. Suara saya ni kuat. Baik. Doa yang pertama yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat muka surat 455. Tengok ibu-ibu muka surat 455, ikut saya baca. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi Allahumma inna na'udzubika min an nazilla au nadhilla au nadhlima au nuzlama au najhala au yujhala alaina. Dengan menyebut nama Allah, ikut. Aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada tergelincir, kesesatan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat jahil atau kami dijahili. Ni doa ni kita boleh ambil dalam hadis riwayat Ahmad, juga hadis riwayat Imam Tirmizi. Pertama, kita biasa ada doa lain kan, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Yang tu pun boleh baca. Kita bertawakal kepada Allah sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di tengah jalan, di luar rumah kita. Kita tak tahu. Ada pencuri ke luar rumah tu, kita nak accident ke ataupun sebagainya. Kita minta Allah yang boleh jaga kita. Betul tak? Itu kadang-kadang kita kalau tak baca doa ni macam okey, alright, tak ada apa-apa kan. Minta supaya pertama kita ialah tengah jalankan keadaan jam, kita marah kat orang, kita nak potong jalan orang, kita nak langgar undang-undang jalan raya, kan zalim tak? Kita nak parking tempat yang tak boleh nak parking, langgar kita. Jadi kita minta jauh supaya kita tak ada sifat itu, sifat menzalimi orang lain. Faham kan maksud saya? Yalah, kita ni atas jalan raya ada kisah dia pakai suit mata hitam tu, tak ada siapa dah tahu makcik mana ni. Kita minta supaya berada jalan raya pun ikut sunnah, ikut queue, ikut peraturan jalan raya. Dan kita pun minta supaya orang tak zalim dekat kita juga. Minta Allah permudahkan urusan di dalam perjalanan. Dan kita sendiri tak minta ada orang boleh bagi musibah dekat kita dekat luar. Kita tak tahu. Tapi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar itu, Nabi juga pernah membaca doa ini.
Jika seseorang keluar daripada rumahnya, kata Nabi, maka dia pun membaca. Ikut saya baca. Bismillah, tawakkaltu ala Allahi, wala hawla wala quwwata illa billah. Ni yang biasa kan kita baca. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecualilah daripada Allah. Ni doa ni amalkan, baca. Kemudian apabila kita baca doa yang kedua tadi itu, fadilatnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuqalu lahu, maka akan dikatakan kepada orang yang baca doa tadi itu, hasbuka, cukuplah bagimu, qad hudita, engkau telah pun mendapat hidayah, wa kufita, engkau telah mendapat kecukupan, wa wuqita, dan engkau telah pun mendapat perlindungan. Fatatanahha lahu syayatin, nescaya syaitan itu akan lari daripadanya. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, dan berkatalah kepadanya syaitan yang lain, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu seseorang yang mendapat petunjuk, kecukupan dan perlindungan? Hadis riwayat Abu Dawud. Maknanya syaitan, kan kita faham, syaitan musuh yang utama bagi manusia ini adalah syaitan. Memang dalam Quran Allah Ta'ala telah menetapkan syaitan ini aduwun mubin, adalah musuh yang utama bagi kita. Syaitan ini sejak dia dikeluarkan oleh Allah daripada syurga, dia telah minta pada Allah supaya panjangkan umur, kan? Doanya makbul. Tetapi dia telah berjanji bahawa dia akan menghasut anak-anak Adam sampailah anak Adam tu mati. Jadi segala genap ruang keadaan kondisi, syaitan itu dia akan cuba untuk masuk dan was-waskan kita. Jadi untuk mengelakkan iman kita itu jatuh, mengelakkan berlaku apa yang tidak elok, sama ada fizikal, mental, rohani dan sebagainya, maka bacalah doa, bertawakallah kepada Allah. Maka Allah akan jaga kita. Apa yang kita nak, Allah akan cukupkan. Jadi syaitan yang satu lagi tak boleh goda, ada kerjanya untuk mendatangkan penyakit, musibah dan sebagainya. Syaitan lain pun kata, macam mana kau nak hasut dia, macam mana kau nak ganggu dia, sedangkan dia itu telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Betul tak? Itu kerja syaitan. Syaitan ni kat mana-mana dia ada. Kan? Itu doa keluar daripada rumah. Baik, yang ketiga, Nabi SAW pernah juga membaca doa yang pertama yang kita baca tadi itu. Dengan sunnahnya Nabi mengangkat pandangannya ke langit, seperti mana kata Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni siapa dengan Nabi? Isteri dia, Ummu Salamah. Ingat tak kisah bagaimana dia doa Ummu Salamah? Ingatkan doa Ummu Salamah yang waktu Abu Salamah meninggal tu, kan? Dia doa yang Nabi kata, kau cakaplah yang baik-baik kepada si mati ini, kan? Kan waktu tu mata Abu Salamah macam matanya terbuka, roh keluar, tengok kan? Nabi tutup, Nabi datang ziarah, Nabi kata kau ucapkan yang baik. Kan doa musibah tu apa? Kalau dapat musibah kita doa apa? Ingat tak doa tu? Allahumma barik lana. Doanya tu yang kita kata kita minta, ya Allah, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku ganjaran musibah yang kau bagi ni. Tak kisahlah musibah harta ke nyawa, minta Tuhan bagi pahala kat kita. Sebab Tuhan uji kita, kan? Kita tak nak Tuhan uji kita dapat dosa. Biar Tuhan uji kita dapat pahala. Lepas tu kita minta. Lepas tu wakhluf li khairam minha, dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Contoh, kita kehilangan handphone. Musibah tak? Musibah. Tapi kita tahu Allah
Jelas jadikan musibah hilang tu sebagai musibah. Kita boleh dapat pahala. Ya Allah, engkau uji aku dengan hilang handphone ni. Ya Allah, tanya aku perlu ni, kau bagilah aku pahala dengan musibah ini. Dan ya Allah, gantikanlah aku lebih baik daripadanya. Doa itu Ummu Salamah baca, dia dapat suami yang lebih baik. Siapa dia? Nabi SAW. Doa. Kemudian Nabi kata Ummu Salamah, tidaklah Nabi SAW keluar daripada rumahku melainkan mengangkat pandangan beliau ke langit dan mengucapkan. Tengok kisah nombor 456. Hadis riwayat Abu Dawud. Tengok. Apa kata Nabi? Ikut saya baca. Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Yang ni doa yang ini dia ada beza, ada pertambahan beberapa bentuk ayat doa lah. Ya Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tersesat dan disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, dan berbuat jahil atau dijahili. Tergelincir itu ialah iman kita, takwa kita pada Allah. Kan betul tak? Kita ni kalau boleh nak jaga iman, tapi apabila kita keluar saja pada rumah tu, banyak tak faktor-faktor yang boleh meruntuhkan iman kita? Banyak. Kita akan diuji di tengah jalan, kita akan diuji di kedai lah, macam-macam orang uji kita, betul tak? Manusia ni kan, sebab manusia lain kita hilang sabar, kan betul tak? Tapi kita minta lah pada Allah, minta Allah jaga iman, takwa kita, dan kita minta orang tak buat zalim pada kita, seperti mana yang telah pun saya terangkan. Janganlah kita jadi orang yang jahil pula. Ni tiap-tiap hari mengaji, makcik kan, dah nampak macam hajar katakan, tapi ya Allah kalau dia menjerit tu, janganlah nampak supaya watak kita, penampilan kita, apa yang telah kita belajar ni, biarlah kita tak buat sesuatu yang orang kata tapi dah haji, tapi dah hajar, contoh. Itu kita minta supaya jangan buat benda-benda yang jahil ataupun kita dijahili. Inilah akhir yang Allah mudahkan bagiku dari adab-adab keluar daripada rumah yang jumlahnya 3 adab. Alhamdulillah rabbil alamin. Pengarang kitab ni kata apa? Allah telah memberikan kemudahan kepadanya untuk menyebutkan kepada kita ada 3 adab yang boleh kita amalkan. Cuma dia tertinggal bab apa? Nak keluar kaki kanan ke kaki kiri? Dalam hadis tak cerita. Dalam hadis tu dia cerita buat keluar rumah ni sebenarnya. Kalau ada tentu pengarang kitab ni nak buat, betul tak? Tapi fikir begini je, ambil keumuman hadis. Sebenarnya ulama khilaf. Sebab kalau kita masuk tempat yang tidak elok, kaki kiri, kan? Masuk tempat yang baik, kaki kanan. Bahkan hadis umum, Nabi ni memang dia akan mulakan segala benda dia dengan belah kanan, sikap belah kanan, semua belah kanan. Tapi kalau keluar rumah, mana? Masuk rumah, ulama khilaf sebenarnya bab tu. Tapi kalau ikut keumuman hadis, boleh keluar kaki kanan lah. Ikut umuman hadis tu, keluar kaki kanan lah. Sebab hadis dia tak cerita. Ini yang ulama khilaf dalam bab masuk dan keluar rumah ni. Nak masuk kaki apa? Masjid, nanti kita akan cerita masuk masjid ada dia punya riwayat dia. Keluar masjid. Sebab Rasulullah, seorang Rasul, Nabi ni, dia kalau benda tu, Nabi seorang manusia yang isteri dia tengok dia buat apa, isteri akan riwayatkan. Tapi benda tu dia mungkin riwayat tu tak ada. Mungkin ambil umumnya hadis tu yang Nabi mulakan dengan selaka kanan, sikat kanan, pakai kasut kanan, semua tu, makan tengah kanan sebagainya, ambil riwayat tu, guna langkah dengan kaki kanan. Boleh? Keluar pada rumah. Tapi jangan tak balik rumah. Okey, boleh? Dah habis hadap keluar rumah. Ada pertanyaan? Ya.
Betul. Keluar masuk buat jugalah. Dia sama juga nanti kita belajar dalam benda ni sunnah saja. Kalau kita belajar dari sudut fuqaha, keluar tu maknanya keluar yang kita keluar macam jauh, takkan pergi kedai kejap, kedai keluar masuk, kedai balik. Kalau setakat keluar sekadar sidai baju kat luar tu tak apalah, kan? Nanti kita belajar dia tak macam masjid. Macam masuk masjid, masuk sembahyang 2 rakaat kan. Ada satu sahabat ni dia keluar sekejap tapi beza dengan masjid, dengan di rumah. Maka ikut kadar kemampuan lah. Kalau keluar sekejap, lagi keluar lagi ambil anak lagi kedai, atau ambil anak lagi, ambil cucu lagi semayanglah 2 rakaat, mudah-mudahan dapat manfaat. Tapi dari sudut fuqaha dia tidak wajib lah, tetapi kita memang kita belajar dulu seboleh-bolehnya kita nak usaha mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut kadar kemampuan. Kan fattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sekadar yang mampu. Okey. Lagi? Puan. Termasuk sekali tak? Saya wallahu ta'ala alam. Yang itu saya tidak ada ilmu. Nanti saya rujuk. Dia tak macam masjid. Macam masuk masjid, Nabi tak kata duha ke apa. Nabi kata sesiapa yang masuk ke dalam masjid jangan duduk dulu, melainkan dia semayang 2 rakaat. Maknanya semayang 2 ni boleh termasuk sekali kalau dia semayang duha, dia semayang salat selepas ambil wudu. Dia boleh termasuk sekali. Sebab Nabi kata syarat dia jangan duduk saja. Tapi macam rumah ni, saya wallahu ta'ala, saya tak ada ilmu dalam bab tu. Contoh kan kita kalau rumah kan kita dah sembahyang duha kan. Bagi tadi sembahyang duha. Nak sembahyang lagi tak 2 rakaat untuk keluar daripada rumah? Nak keluar daripada rumah berdasarkan hadis itu. Nanti saya jawab pada minggu yang berikutnya ya, soalan tu. InsyaAllah. Nanti tolong masukkan dalam WhatsApp. Saya akan jawab soalan itu. Baik, ada pertanyaan lain ibu-ibu? Kita masuk adab dukhulul masjid boleh? Adab masuk ke dalam adab masuk rumah boleh? Adab masuk rumah pula. Adab masuk ke dalam masjid boleh? Kalau kita keluar rumah kan? Kita ni nak masuk ke masjid. So apa kita kena buat? Okey, lihat muka surat nombor 459. Adab dukhulul masjid. Adab di sini bawah huruf dal lah, dal, dukhul, adab masuk ke dalam masjid. Ada beberapa adab. Okey, kalau ikut pengarang kitab ni dia telah menyatakan ada 4 adab. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah dia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah sebab tu tempat yang paling mulia adalah di dalam masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, niat yang betul. Ni seperti biasa pengarang kitab ni menjaga ni niat. Selayaknya, sepatutnya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, berniat nak dapat pahala dan balasan. Datanglah rumah Allah untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya. Niat, jaga niat kita. Yang kedua, masuk mendahulukan kaki kanan. Dalilnya adalah masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran yang umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan yang mulia, sebagaimana yang telah disebutkan berulang kali. Hadis yang umum ni hadis yang sahabat kata Nabi ni dia akan mulakan sesuatu amalan dia dengan belah kanan, sikat rambut, pakai kasut dan sebagainya. Hadis tu umum. Jadi masuk dengan kaki kanan. Yang ketiga, apabila nak masuk ke dalam masjid, berzikirlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, dan kena baca selawat dan salam
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya selawat kat mana yang elok dibaca selain daripada hari Jumaat, adalah ketika mana setiap kali masuk dan keluar daripada masjid. Salawat kepada Nabi. Ambil yang pendek-pendek cukup. Sebenarnya baca yang panjang-panjang tu kan tak masuk masjid kan. Dalam orang tengah ramai-ramai dia duduk berhenti kat situ. Lepas tu, apa kata Nabi SAW? Doanya apa? Ikut saya baca. Muka surat 459 yang di bawah tu. A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji Muhammad. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Banyak masjid yang ujung tu je kan. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, kita baca doa. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak akan berakhir, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan isteri-isteri Muhammad. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Salawat kita kepada Muhammad maknanya kita memuji Nabi lah, kan? Dan di situ juga ada kalimah Bismillah. Ingat, salah satu tempat yang elok kita membaca Bismillah antaranya ketika mana nak masuk ke dalam masjid, ketika nak makan. Lagi nanti kita akan masuk bab naik mobil, naik kenderaan, Bismillah. Ingat, kalau belajar bab Bismillah ni kan ada menyebut nama Allah, keberkatan. Lepas tu yang awal-awal minta lindung daripada syaitan. Syaitan boleh tak masuk masjid? Syaitan boleh tak berada bersama kita dalam masjid? Boleh. Memang kerja dia akan cari ruang. Kat mana dalam tanah dia akan cari ruang. Was-waskan kita dan sebagainya. Itu yang apabila nanti kita belajar bab fadilat azan. Fadilat azan salah satu nak halau syaitan ni adalah dengan kita azan. Dia akan lari terkentut dia lagi. Lari laju. Tapi apabila habis dia akan datang balik. Iqamat saja kita Allahu Akbar, dia akan lari balik terkentut dia. Lepas tu dia datang balik. Itu yang soft tu patut kena rapat. Bahu ke bahu, kaki ke kaki. Kalau ada longgar saja, buka, cuba tengok soft orang Melayu semayang. Cuba ibu-ibu tengok. Ni belum lagi soft kat sana satu, soft kat sini satu, ada juga. Tak tahulah masjid ni ada kot. Soft tu kalau ikutkan rapat-rapat, bahu ke bahu, kaki ke kaki, sebab syaitan akan selit dekat situ. Itu yang masa start dia semayang tu, lari tak mana dah semayang, tak pergi. Nampak tak? Itu kerja syaitan. Jadi banyak ruang dan waktu kita disuruh oleh Allah, disuruh oleh Nabi supaya minta lindung daripada syaitan. Termasuk doa ini. Tak lindung daripada syaitan. Allah akan lindung kita. Hatta nak baca Quran tak? Kena minta lindung pada syaitan tak? Daripada syaitan. Fasta'iz billah. Minta lindung pada syaitan. Okey. Yang seterusnya adalah apa makna kekuasaan yang tidak berawal dan tidak berakhir? Allah ni kan dia adalah yang awal. Tidak ada yang lebih awal melainkan Allah yang awal kan. Dan kekuasaan Allah ni tidak akan berakhir. Dia akan kekal sampailah bila dan kita minta pada Allah supaya dibukakan pintu-pintu rahmat. Rahmat masuk rumah Allah ni rahmat.
Siapa yang jiwa dan hati dia ni Allah Ta'ala telah tanamkan dia supaya dia suka datang masjid. Seronok kalau Allah bagi iman pada kita, kita suka nak datang masjid. Cuma masjid kita ni kena dibuat improvement banyak lah. Bukan sekadar masjid gunanya untuk sembahyang, kuliah maghrib, kuliah aja, betul tak? Masjid ni dia kena perbanyakkan aktiviti. Muslimat buat program kat masjid, ada mesyuarat ni buat kat masjid. Tapi kena ada adabnya lah. Supaya masyarakat letak masjid ni jadi tempat satu center dia. Dan banyak rahmat datang rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan tempat yang paling baik. Baik, kita tengok muka surat nombor 460. Adab tersebut diambil daripada beberapa hadis Nabi SAW. Yang dia baca doa tadi itu diambil daripada beberapa hadis yang digabung. Kita tengok pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida," jika salah seorang antara kamu masuk ke dalam masjid, falyusallim ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah selawat ke atas Nabi. Nabi kata, ni Nabi cakap, apabila masuk saja masjid, maka selawatlah, salamlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa liyaqul, kemudian hendaklah dia baca, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Ingat ya ibu-ibu, kita semua ni masuk syurga adalah bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi buatlah apa pun amal, mesti tujuan utamanya nak dapat rahmat Allah. Kerana amal kita ni Allah akan turunkan rahmat. Rahmat Allah ada berapa yang kita belajar? Rahmat Allah ni ada 100. Nanti kalau ibu belajar detail apa bedanya Rahman dengan Rahim, kena belajar. Ar-Rahman dan Ar-Rahim kena belajar. Rahmat Allah ni ada 100, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Daripada 100 tu, Allah bawa turun satu saja kat muka bumi. Satu saja rahmat Allah tu bawa turun kat muka bumi. Kita tengok kucing gonggong anaknya, kita tengok lembu. Hatta ada hadis kata kuda itu dia tak akan pijak anaknya, dia akan angkat kaki, dia tak akan pijak anaknya. Sebab apa? Rahmat Allah yang satu. Satu saja rahmat Allah. Bayangkan 99 yang Allah simpan nak bagi kepada hamba-Nya di akhirat. Satu saja dah cukup semua makhluk Allah pakai. Betul tak? Ada kurang tak? Kita kalau kasih sayang boleh kurang? Tak ada kurang. Sayang kita pada anak-anak keluarga daripada rahmat Allah. Allah bagi rahmat. Semua tu rahmat Allah. Besar rahmat Allah ni kalau nak dikupas. Sebab tu dimulakan Al-Fatihah itu dengan menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebab tu Allah di dalam hadis mengatakan bahawa inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmat aku ni lebih besar daripada kemarahanku. Sebab itu jangan cerita Allah marah je. Dia cerita neraka kan. Syurga mana? Kena bawa dua. Tu kan kita kena bawa sifat takut. Lepas tu pada sifat apa satu lagi? Sifat mengharap. Takut saja tak boleh, tapi kena mengharap Allah. Itu dipanggil khauf dan ar-raja. Nak tahu kasih sayang Allah ni, dia punya nilai tinggi dia macam mana. Sampai yang Nabi nak bandingkan kasih sayang tu, Nabi buat cerita yang sahabat nampak seorang perempuan yang dia sedang cari anak dia. Masa dalam perang kan. Lepas tu Nabi sahabat tengok perempuan tu, dia cari anak dia. Kan ibu ni kan 3 kali ganda sayangnya pada bapa. Dia yang ibu ni dia marah macam mana pun ke anak dia, dia tetap sayang anaknya, betul tak? Atau anak-anak kena faham lah. Ialah anak tu dalam perut dia bawa takkan sama dengan bapa. Kita nak bandingkan memang takkan sama. Tapi bayangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu tu dia cari anaknya, dia jumpa anaknya lepas perang, dia dakak anaknya, dia peluk anaknya. Lepas tu Nabi pun, sahabat-sahabat, kamu tengok perempuan tu. Apa pandangan kamu wahai sahabat-sahabat kalau kamu tengok, kalau apa pandangan kamu kalaulah perempuan tu disayangkan anaknya, dia susu, dia peluk anaknya, kita minta dia campakkan anaknya masuk dalam api, dia nak tak? Mesti tak nak kan? Betul tak ibu-ibu? Orang perempuan ni dia boleh jadi kuat kerana sebabkan anak-anaknya, betul tak? Tak ada lelaki pun tak apalah, betul tak? Dia akan besarkan demi untuk anak-anaknya. Tetapi kata para sahabat, mana mungkinlah ibu tu akan campaknya masuk dalam api. Punya kasihnya ibu tu.
Nabi kata, sesungguhnya kasih sayang Allah itu, rahmat Allah itu lebih tinggi daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Maknanya selama ni Allah sayang kat kita, betul tak? Allah salah sayang kat kita sebenarnya. Sebab itu Allah bagi peluang kepada kita, betul tak? Banyak tak nikmat dapat? Banyak nikmat dapat, betul tak? Kalau listkan dia Allah, kasih sayang Allah luas kan? Kita ni kalau kita buat dosa pada Tuhan, ada tak Tuhan bagi azab terus? Buat dosa, pom, melanggar. Buat dosa, pom, jatuh peti, ada tak? Tuhan bagi peluang untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta pada Allah masuk masjid, minta Tuhan bukakan pintu-pintu rahmatnya. Dan ada hadis yang seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida", jika kamu masuk ke dalam masjid, berdoalah. Jika masuk dalam masjid, Nabi berdoa yang tadi itulah, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Dan Nabi juga mengatakan bahawa siapa yang baca doa tadi itu, kan, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim, kata Nabi, nescaya dia akan terpelihara daripada gangguan syaitan sepanjang harinya. Tengok. Nanti masuk balik masjid baca doa tu. Syaitan ni ibu-ibu, dia kan menimbulkan was-was. Jangan faham syaitan ni masa dia nak sihir je. Kita kan, tu bukan masa dia sakit. Tak. Kita ni pernah tak? Syaitan ni dia berlawan dengan malaikat. Kan kita ada korin kan? Kita ada korin kan? Korin kita tu, jin kita tu, dia ni kerjanya adalah mengajak orang melakukan keburukan. Sebab tu kita ada masa hati kita ni nak buat baik, tiba-tiba kita tangguh, tiba-tiba kita tak jadi nak buat. Syaitan lah punya was-was tu. Kan mula kita fikir, aku nak pergi kuliah ni, tiba-tiba tak apalah, minggu depan dia lagi kot. Sebenarnya yang minggu depan tu syaitan. Dia kerja syaitan dia begitu. Tu yang diperbanyakkan membaca 3 kul tu kan, salah satunya yang surah An-Nas tu. Baca minta lindung pada Allah banyak-banyak daripada syaitan. Baik, yang keempat, apa adabnya keempat? Adalah mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid ini sangat sunnah yang sangat ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim daripada Abu Qatadah. Kenapa pengarang ni kata sunnah yang ditekankan? Sebab sampaikan masa khatib sedang baca khutbah, ada seorang lelaki, dia telah duduk, dia masuk, dia duduk, Nabi berhenti khutbah tu, bukan Nabi berhenti, Nabi terus tegur. Nabi kata, sahabat, kau semayang belum 2 rakaat? Semayang dulu 2 rakaat, tapi ringankan, jangan dibaca panjang-panjang pula sampai baca surah Al-Baqarah, tak kena fiqahnya. Nabi kata fal yukhaffif, ringankan. Jadi kalau masa semayang Jumaat, khatib tengah khutbah, tak apa, semayang dulu, tapi ringankan solat tu, jangan dipanjang-panjangkan sebab nak dengar khutbah. Maknanya sangat-sangat ditekankan salat tahiyatul masjid. Jadi kalau nak semayang. Kalau kita semayang sebab memang tak nak semayang yang lain, sebab memang nak khusus tahiyatul masjid, niat saja aku semayang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, menghormati masjid, tahiyatul masjid sebab masuk masjid kerana Allah Taala semayang. Tapi nak baca apa Ustaz pada rakaat pertama? Ingat, Fatihah tu wajib, yang lain tu bacalah. Nak baca apa? Bacalah surah yang paling pendek. Kan kalau hafal yang itu. Tapi penting solat itu. Okey, habis 4 adab yang dinyatakan bila masuk kepada dalam masjid. Ada pertanyaan tak? Ya, ibu tanya bu. Okey. Ya. Sebab khutbah tu dia punya senang je. Benda paling besar dalam rukun sembahyang, dalam sembahyang Jumaat kan, sembahyang tu kan ada khutbah. Khutbah pun kan ada hadis kata, jangan kamu, Nabi kata idza qulta ansit li sahibika. Nabi kata kan, sebab khutbah ni dia kena dengar. Sampai kan Nabi kata, kalau kamu menegur kawan kamu berkata diam sekalipun, kamu termasuk perbuatan lara.
lalai. Maknanya sepatutnya khutbah kan, dengan khutbah, tetapi disebabkan tahiyatul masjid ni di satu benda yang lain, Nabi suruh sahabat tu sembahyang dulu baru dengan khutbah. Maknanya antara khutbah Jumaat dengan majlis ilmu, mana yang lebih wajib lagi? Salat Jumaat. Maknanya kalau kuliah ilmu sedang berjalan, kita masuk dalam masjid, kita sembahyang dulu 2 rakaat. Dan ustaz yang mengajar pun dia kena fahamlah fiqh. Dia sembahyang tu sebab dia kena masuk masjid. Kalau kau buat sembahyang buat kat padang, tak perlu tak masjid. Tapi ada setengahnya ustaz-ustaz yang dia tak bagi kan. Saya tak tahu, Allah Ta'ala. Tapi sepatutnya solat dulu 2 rakaat. Bahkan yang betulnya kita boleh kata pada anak murid kita, dah sembahyang ke belum? 2 rakaat tadi. Itu sepatutnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dipanjang-panjang lah ilmu sebab nak dengar kuliah kan. Nak belajar ilmu. Betul ke saya cakap ni? Betul kan? Dia lain sebab dia bukan masalah diukur. Bukan masalah dia diukur antara kuliah ilmu dengan solat sunat tu. Kita sembahyang solat sunat sebab ada hadis yang suruh. Sebab Nabi buat umum bila kamu masuk je ke dalam masjid, tak kira masjid tu ada apa, orang tengah nak akad nikah ke, orang tengah majlis ilmu ke, sembahyang. Sebab yang suruh ni adalah Nabi. Jadi dalil tu dia telah menunjukkan bahawa benda tu memang perlu buat. Begitu. Kalau kita nak perincikan lagi, majlis ilmu tu ilmu apa pula yang dia ajar? Bukan semua majlis ilmu tu wajib kita belajar, betul tak? Ada ilmu yang tak wajib tak kita belajar? Ada tak? Ada ilmu yang berbentuk fardu ain, betul? Ada ilmu yang tidak berbentuk fardu ain, betul tak? Ke semua ilmu ni wajib kita pelajari, nak tanya? Contoh, sekarang saya ajar tajuk faraid, harta pusaka. Wajib tak kita belajar? Fardu ain tak? Memang dia majlis ilmu, tetapi kewajipan nak mempelajari ilmu itu. Dan dia begini, dia apabila kita mengajar, kita tak boleh nak paksa orang. Kalau kita mengajar yang wajib, orang masuk lagi majlis kita ni wajib belajar, kau kena duduk semua. Tak boleh. Jangan faham dia begitu fiqhnya. Yang dikatakan wajib belajar tu wajib belajar, tapi disebabkan sebab Nabi yang suruh. Jadi benda tu tutup ilmu ni Nabi suruh juga tak? Nabi suruh juga, tetapi adabnya sebab dia masuk masjid. Jadi sembahyang 2 rakaat dulu. Lepas tu dia datanglah majlis ilmu. Cuma janganlah sembahyang kat tengah ustaz tu. Masuk masjid semua tertegah ni. Semua diam-diam sekejap, aku sembahyang dalam masjid. Adalah fiqh dia kan. Tapi mudah-mudahan ustaz-ustaz ni pun dia kena fahamlah fiqh sebab dia masuk masjid. Begitu. Ke ada yang kata tak boleh? Ada yang kata tak boleh? Oh, wajib dengan sunat tu. Saya wallahu ta'ala ibu. Sebab dengar khutbah wajib ke tak wajib? Dalil dia tu je. Dalil dia nak bandingkan. Dengar khutbah tu wajib ke tak wajib? Wajib. Tapi kenapa Nabi suruh lelaki tu sembahyang? Sebab ini rumah Allah. Jadi menghormati rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni pun besar. Jadi fiqh dia yalah. Tapi kalau sampai ustaz tu dia dah tak bagi tu, dia marah kita apa semua-semua, saya nak cakap macam mana? Tapi kalau bagi saya, seelok-eloknya kita suruh anak murid kita sembahyang dulu 2 rakaat sebab masuk masjid. Cuma adalah fiqh dia, sembahyang kat ujung tu ke kan. Janganlah sembahyang kat depan ustaz tu duduk sebelah ustaz pula. Janganlah macam tu. Tak kenalah fiqhnya. Begitu ya. Sebab dia ada hadis. Sebab Nabi kata ni. Sebab selagi hadis tu dia tidak mengecualikan. Kalau hadis tu dia sebut melainkan. Contohnya macam Nabi kata, sebaik-baik salat sunat dilakukan di rumah melainkan salat wajib. Maknanya apa? Elok sebut salat kat rumah, tapi kalau salat wajib di masjid. Maknanya selagi mana hadis tu tidak mengecualikan mana-mana. Sebab ibu-ibu faham kan, kalaulah Nabi ni kan memang kerjanya bagi kuliah, mengajar, hatakan khutbah. Jadi kalau wajib dengan khutbah tu, tentu Nabi dah larang kan. Tentu ada hadis larang yang siapa jangan solat sekarang,
Dia beza macam yang sunat dengan wajib tu, macam solat wajib kita masuk lewat imam Bilal dah azan, Bilal dah qamat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, nak panggil qamat, kita nak semayang, baru nak start semayang sunat qabliyah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, sebab ada hadis yang larang. Nabi kata la salata, tak boleh salat kalau sudah diiqamahkan. Di situ sebab apa? Antaranya nak kejar semayang wajib, kau semayang tu semayang sunat, dan ada hadis yang melarangnya. Dia nak bincang waktu panjang, tapi ustaz kalau kita dah start dah dalam rakaat terakhir ustaz, boleh ke tak boleh semayang? Itu ulama khilaf dalam bab tu. Dia panjang sebenarnya bab fiqh ni. Tapi dalam bab tu ibu-ibu ya, kalau ikut hadis ni boleh semayang dulu, sebab Nabi menyuruh jangan duduk bila masuk masjid. Ya, boleh. Tapi kalau ustaz yang mana-mana yang tak izinkan tu, saya wallahu taala alam. Tak boleh nak cakap apa-apalah. Tapi sepatutnya ada hadis suruh tu. Jadi kalau ditanya nanti tanya pula pandangan, ustaz, macam mana pula hadis yang kata yang kalau tengah khutbah Nabi sendiri suruh sahabat tu semayang, seorang lelaki daripada Ghatafan nama dia. Boleh guna hujah tu lah. Baik, ada soalan lain? Ya puan, cepat puan. Semayang apa? Rawatib. Dahulukan, ikut kat kedua, yang melarang saya wallahu ta'ala, tapi sebaik-baiknya ikut tertib lah. Wadduha tu surah yang datang awal. Jadi rakaat yang pertama dibacakan dahulu surah yang awal daripada sebelum tu. Bacalah surah Qul dulu, so lepas Qul surah apa? Surah Ikhlas tu. Al-Falaq ke bawah. Ikut susunan lah. Dilarang tak dilarang tu nanti saya rujuk, ada dua soalan lah. Nanti saya cari dalil. Boleh tak? Atau berdosa tak? Sebab itu ya ibu-ibu ya, ini kita belajar bab adab. Nanti kalau kita belajar bab larangan, kita kena faham. Kalau larangan yang membawa kepada hukum berdosa ni, larangan tu dia ada tanda-tandanya. Ataupun larangan kalau kita baca secara tak ikut turutan tadi, larangan bentuk macam mana? Larangan makruh ke ataupun larangan mana? Yang tu kena cari dalil lah. Nanti saya dapatkan, saya carikan dalilnya. Baik, ada soalan lain? Ya puan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah. 3 kali. Oh ya. Okey, tak apa. Nanti saya carikan jawapan dia. Subhanallah, maknanya ganti baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, cukup, tak perlu solat tahiyatul masjid. Okey, nanti saya dapatkan. Nanti saya carikan dalilnya ya. Yang itu. Okey. Ada soalan lain? Tolong take note soalan dia 3 tadi. Okey, baik, lagi? Soalan tak ada. Kita sambung kita sambung tajuk adab. Kita habis ke 11 habis dah kan? 10:30 kan? Oh, dia sejamnya kan? Sebelah habis. Oh ya. Saya dah confused dah. Banyak kelas pagi kan. 11 habis. Okey, kita masuk tajuk adab dukhulul manzil. Tengok muka surat nombor 462. Bab adab masuk ke dalam rumah. Adab masuk dalam rumah. Baik.
Yang pertama, kalau mengikut turutan, yang pertama, kalau kita nak masuk dalam rumah ni, ditulis di sini adalah mengetuk pintu dengan perlahan-perlahan. Antara sebab dan musababnya adalah, kata pengarang kitab ini, dianjurkan bagi seorang Muslim jika ia masuk ke dalam rumahnya agar mengetuk pintu dengan perlahan ataupun memicit pintu locengnya dengan tenang. Bel pintu ni apa? Bel tu yang tidak perlu ia mengetuk pintu dengan keras atau mengetuk pintu sambil memicit bel terus menerus, sebab perkara itu boleh mengganggu penghuni rumah dan membuat mereka takut. Ada sebagian orang yang mengetuk pintu rumah Imam Ahmad dengan keras atau secara terus menerus, maka beliau bangkit dan membuka pintu seraya berkata, ini adalah ketukan pintu aparat keamanan. Maknanya menghilangkan keamanan. Sepatutnya kecualilah. Okey, sekarang ni macam ni, nak praktiskan adab ni, kalau di rumah kita ialah untuk mengelakkan gangguan. Rumah tuan-tuan ni pakai loceng ke, nak masuk ke, macam mana? Antara cara tu kena salam lah. Salam tu kena. Ataupun rumahnya macam mana? Tapi kena bagi isyarat lah, isyarat bagi tahu. Okey, ataupun takkan nak pakai tagline pula kan? Takkan nak pakai tagline dengan password pula kan? Ketuk rumah. Maknanya kalau anak-anak dah biasa tak apalah. Tapi kalau kita pergi tempat rumah lain, jangan sampai mengganggu orang lah. Kan? Jangan sampai macam merosakkan pintu orang lah, ketuk dan sebagainya. Maknanya adab-adab, maknanya bertenang-tenang, maksudnya di situ. Okay, yang kedua, memberi isyarat kepada penghuni rumah ketika dia masuk ke dalam rumahnya. Isyarat kan kadang-kadang kita terkejut. Ada seorang suka dia buka perlahan-lahan, dia sekejut kau orang. Tak boleh tau bang, kita terkejut ni. Tiba-tiba kan, dah balik lu punya abang kan. Ya, ke siapa dalam bilik tadi? Kalau boleh buat isyarat, masuk-masuk panggil. Isyarat. Hendaklah seseorang memberi isyarat kepada penghuni rumah apabila mereka tidak menyedari masuknya ia ke dalam rumah. Hal itu dapat dilakukan contohnya dengan berdehem atau menghentakkan kakinya ke lantai sehingga dia tidak mengkagetkan orang di dalam rumah, membuatkan mereka takut atau mereka mengira sedang dimatai-matai. Maknanya dingintai lah maksud dia. Kita bagi isyarat lah. Maknanya, ada orang masuk rumah. Abang rupanya. Kadang-kadang kita tak perasan pun ada orang dalam bilik tu. Yang kita tahu dia dah keluar, kita pun rasa takut kan. Bunyi apa tu? So kena bagi isyarat. Supaya dia tak terkejut, tak takut. Imam Ahmad berkata, jika seorang lelaki ingin masuk ke dalam rumahnya, maka dianjurkan baginya berdehem atau mengentakkan sandalnya atau alas kakinya. Maknanya tak perlu letak kaki sampai nak runtuh rumah tu. Maknanya beritahulah, beritahu. Ataupun panggil, boleh. Apa saja isyarat yang boleh membawa kita tahu kita masuk dalam rumah. Amir bin Abdullah bin Mas'ud dia berkata, sesungguhnya apabila ayahku masuk ke dalam rumah, beliau memberikan isyarat kepada keluarga dengan isyarat yang mereka tahu, lalu berbicara dan mengangkat suaranya hingga mereka mengenalinya. Apa isyarat tuan-tuan kalau masuk rumah? Ialah bagi salam. Kalau tak ada orang jawab salam, kalau ikut konsep tu kan, kalau kat rumah kita buka pintu kan, tengah masak ke tak dengar, kadang-kadang dalam bilik tengah mandi dan sebagainya kan, macam mana nak buat? Kena beritahu lah. Kena buat sesuatu. Abdullah bin Ahmad dia berkata, anak kepada Imam Ahmad, dia kata, sesungguhnya apabila ayahku, maknanya anak kepada Imam Ahmad, dia kata bapa dia Ahmad apabila pulang daripada masjid dan masuk ke rumah, beliau menghentakkan kakinya sebelum masuk ke dalam rumah hingga terdengar suara hentakan kakinya ataupun alas kakinya ketika ia masuk ke dalam rumah. Kadang-kala dia berdehem agar orang-orang berada dalam rumah mengetahui ketika dia masuk ke dalam rumahnya. Yang itu. Anak-anak dulu kan, abah dah balik dengan bunyi motor. Abah dah balik tu, semua lari. Kan? Zaman saya macam dulu takut dengan ayah kan. Zaman sekarang
Ada ku kisah dengan mak-mak. Anak zaman sekarang ni lain. Fitnahnya lain, zaman sekarang lain. Zaman dulu dengar bunyi motor je nak balik kan. Weh, abang balik, cepat lari. Lari. Ya, saya dulu pernah dikejar oleh ayah pusing rumah tau. Balik lewat main bola sekolah rendah. Maghrib baru balik. Dia kejar pusing rumah tu. Berlari pusing rumah. Kalau dia marah tu lari. Tak balik rumah dulu. Sorok kejap lagi dia lama kan baru kita balik. Punya takut kan zaman dulu. Zaman sekarang ni wah susah. Nak dimarah sebersalah. Tak dimarah sebersalah. Dia buat kan. Anak tu abang marah, aku ada orang lain tunggu kat luar lah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan begitu. Baik, yang ketiga, masuk dengan mendahulukan kaki. Kalau ikut ni dia masuk kaki kanan. Confuse lah saya ni. Masuk mendahulukan kaki kanan dalam segala urusan termasuk petunjuk Nabi SAW kecuali dalam perkara-perkara yang jelek dan sejenisnya. Sebenarnya benda ni ada khilaf. Ada khilaf ulama. Cuma kalau ikut pengarang kitab ni dia suruh gunakan kaki kanan. Masuk. Tadi kita sebut keluar kaki kanan kan? Keluar kanan kan? Kalau ikut pengarang ni dia kata dahulu ke kanan ketika nak masuk. Benda ni sebenarnya dia khilaf dengan para ulama. Sebab rumah tu dia bukan buruk. Dia bukan tempat jelek. Dia wallahu taala alam. Kalau pegang dalil sebab ulama khilaf dalam bab tu. Saya dah baca fatwa pun. Atas fatwa ulama Timur Tengah dia beza dalam sebab tak ada hadis. Tapi kena pengarang kitab ni masuk dengan kaki kanan. Kemudian berzikir kepada Allah Ta'ala ketika masuk ke dalam rumah. Berzikir ni berdoa. Antaranya berzikir kepada Allah ketika masuk akan menjaga rumah dan bersembunyinya daripada gangguan syaitan. Okey. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara ismallahi ta'ala hina yadkhulu wa hina yat'am. Qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'ashaa'a huna wa in dakhala falam yadhkur ismallahi 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit wa illam yadhkur ismallahi 'inda mat'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha." Jika seseorang masuk ke dalam rumah dan dia menyebut nama Allah ketika masuknya dan ketika makannya, maka syaitan berkata, tak ada tempat nak bermalam bagi kamu dan tak ada makanan dekat sini. Tapi jika kita masuk tanpa mengucapkan nama Allah, syaitan akan berkata, kamu telah dapat tempat bermalam. Jika tak menyebut nama Allah ketika makan, syaitan akan berkata, kamu telah mendapat tempat bermalam dan tempat untuk bermakan. Maknanya syaitan ni dengan kawan-kawan dia lah. Macam tadi tu kan, kita keluar rumah, syaitan dengan kawan dia kata, macam mana lah kau nak was-waskan dia, kau nak kacau dia. Dia kan tadi dah baca a'udzubillah sekian-sekian. Ni masuk rumah, kalau tak baca bismillah, syaitan ada peluang besar nak masuk dalam rumah tu. Jadi kalau semua ahli keluarga bismillah doa, syaitan tak ada peluang nak masuk dalam rumah tu. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Begitu juga tengah makan. Baik, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, hendaklah dia berkata ni berdoa ataupun berzikir. Baik, ikut saya baca doa tu. Allahumma inni as'aluka khaira maulaji wa khaira makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Yang ni summa liyusallim ni dia bukan doa. Gariskan yang tadi itulah. Allahumma inni as'aluka khaira maulaji wa khaira makhraj wa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Itu saja doanya. Dan apa maknanya? Baik, kita baca terjemahannya. Ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk, dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Ini doa dia. Kan kita keluar rumah, masuk rumah, mudah-mudahan tempat tu tempat yang baik bagi kita.
Kan? Okey, baca doa tu. Kemudian kata Nabi, dia bagi salam kepada ahli keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud. Bagi salam. Amalkan salam ni. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Amalkan. Yang kelima, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Yang ni kita ambil daripada hadis tadi. Telah disebutkan hadis tentang mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Yang hadis yang tadilah yang kita baca doa tadi tu, mengucapkan salam dimasukkan sebagai ramah tamah kepada ahli bait dan untuk menyebarkan kasih sayang di dalam rumah serta menambahkan keakraban antara seseorang dengan ahli keluarganya. Kan Nabi kata afsus salam, sampaikan salam. Okey, apa makna assalamualaikum? Kita kata sejahtera. Sebenarnya kita mengatakan bahawa nama Allah As-Salam. Kan kita katakan salah satu nama Allah adalah As-Salam, kan? Allahumma antas salam wa minkas salam. Salam, kan? Dan kita kata Assalamualaikum. Kita menyebut dengan nama Allah Assalamualaikum. Dia tak sama macam salam sejahtera. Macam awak apa khabar? Dia tak sama, sebab itu sekadar bertanya khabar, sejahtera biasa. Tapi ni kita kata Allah yang maha mempunyai nama Assalamualaikum ke atas kamu. Nampak tak? Subhanallah. Besar maksudnya. Kan salam ni orang dah tak berapa nak amalkan. Kan? Kena amalkan. Ini di antara tanda akhir zaman, apabila orang dah tak nak suka bagi salam, dan salam itu hanya diberikan kepada orang yang kenal saja. Kita jadi cuba kita jalan jumpa orang, ada tak bagi salam kat kita? Elak daripada fitnah perempuan dengan perempuan lah. Kita perempuan dengan perempuan contoh, tak ada. Assalamualaikum. Ada sahabat, kalau baca dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitab cerita tentang salam ni, sahabat-sahabat dia ni pergi pasar, kerjanya bukan nak beli apa pun, kerjanya nak bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kau jumpa tengah jalan kan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi dia ada kaedah lagi. Kalau kita naik kenderaan, kena bagi salam kepada siapa? Orang yang berjalan. Apa sebab dia? Kan? Al-mashi al-rakib. Sebab apa? Sebab kereta kan banyak. Orang berjalan tu seorang. Contoh, kan? Sepatutnya orang yang ramai lah bagi salam kepada yang seorang tu, kan? Kata Assalamualaikum. Ni pasal kenderaan. Kalau dia bagi salam, dia pula ucap salam. Orang nak atas kenderaan, banyak kenderaan dia lalu. Kan jalan kaki sepanjang ujung tu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kan susah, kenderaan banyak. Jadi orang kenderaan tu lah yang berhenti saja. Assalamualaikum. Macam tu. Tapi itu dalam bab luar salam. Tapi ini cerita dalam rumah. Maknanya pentingnya memberi salam itu. Dan yang keenam, bersiwak. Abu Dar Rasulullah SAW masuk dalam rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak. Ada riwayat Muslim. Dah beli dah kayu siwak? Dah beli dah? Kan dia buat Colgate sang? Kan dia bawa? Masuk rumah siwak. Tengok Nabi, subhanallah. Siwak dia masuk rumah. Yang keenam, yang ketujuh yang kita sebut tadi itu, salat 2 rakaat. Masuk ke dalam rumah. Ini fiqahnya saja. Fiqahnya di rumah lah. Tapi macam ni, kalau kita lebih faqih, tengok keadaan lah. Anak nak menyusu ke, nak susu ke cucu ke, nak jaga apa, nak masak untuk suami yang wajib ke, ataupun untuk apa-apa. Dahulukan dalam tu, tengok yang wajib antara yang wajib, macam tu. Ni pula jenis semayang lama. Kena ada fiqahnya juga, tengok dalam bab tu, kena pandai. Baik, habis bab tu, kita akan masuk nanti bab naik kenderaan. Cuba tengok muka surat nombor naik kenderaan. Adab ar-rukub 540. Saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa tawfiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.